Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, saya Suhailin akan berkongsi kepada adik-adik semua. Bab ini adalah dalam mata pelajaran pendidikan Islam, ya, bidang ibadah. Bidang ibadah. Ya, saya akan menceritakan hari ini. Tajuk hari ini adalah sembelihan. Sembelihan, tuan-tuan dan puan. Apakah maksud sebenarnya sembelihan ini? Siapa yang tahu tentang sembelihan? Anda tahu? Saya terangkan. Maksud sembelihan adalah menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan, menghilangkan dengan cara memotong urat halkum dan urat mari, dengan menggunakan alat yang tajam dan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya sembelihan. Hukum bagi sembelihan ini adalah wajib bagi tujuan untuk memakan dagingnya. Bukan suka-suka. Adakah suka-suka ni sembelih bismillahirrahmanirrahim sembelih tanpa dimakan? Jangan. Jadi tuan-tuan dan puan, binatang yang tidak disembelih disebut sebagai bangkai. Ingat. Apakah itu bangkai? Binatang yang tidak disembelih dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim itu halal kan? Itu bukan bangkai. Tapi bangkai itu ialah binatang yang tidak disembelih. Binatang yang tidak disembelih. Kemudian ia adalah dalam Islam dia merupakan najis dan haram dimakan. Jangan makan bangkai ini. Kemudian orang Islam yang berada di orang-orang Islam yang berada di negara ahli kitab. Ahli kitab ini cumanya kebiasaannya ada yang mengatakan bahawa yang menganut agama Nasrani ataupun Yahudi tapi berada di Palestin sahaja. Itu namanya ahli kitab, ya. Jika mereka sembelih ataupun berada di sana, kita diharuskan untuk memakan sembelihan ahli kitab dan tidak disyaratkan untuk menyelidiki cara penyembelihan mereka. Ahli kitab ini tuan-tuan, mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sembah Allah SWT dan mereka berpegang kepada kitab kalau Nasrani kitab Zabur, kitab Injil. Kan? Tuan-tuan dan puan, rukun sembelihan. Jika kita mau sembelih ini, dia mesti ada rukun dia ni. Rukun ni kena wajib ada. Satu yang penyembelih dia tu akan sembelih. Yang kedua, binatang itu yang disembelih, yang halal lah. Kambing, ayam, itik, apa lagi? Unta. Kemudian kena ada alat dia. 3 ini mesti kena alat. Bagi penyembelih syarat dia kan ada syarat sah. Mestilah seorang dia ini beragama Islam ataupun ahli kitab, dan juga mesti kena niat lillahi ta'ala. Saya aku menyembelih kambing ini karena Allah Ta'ala. Bismillah. Kalau contohnya buat akikah, saya menyembelih akikah ini kepada sini ini karena Allah Ta'ala. Kan? Kemudian syarat sah binatang yang disembelih adalah yang mesti halal dimakan. Bolehkah harimau? Terkejut kita kan. Biasanya yang halal lah kambing, rusa. Boleh, ayam. Kemudian mati dengan sekali sembelihan saja. Jangan ada yang berkali-kali. Ada yang sembelih macam itik kan, angsa itik. Sembelih putus kepala masih berjalan lagi. Kalau boleh dia sekali je lah. Dia ada teknik itu. Dan juga mesti kena putuskan aurat halkum dan aurat mari. Sinilah. Kemudian alat sembelihan yang kita gunakan adik-adik ialah mesti benda yang tajam seperti pisau. Pisau kan. Dan tidak boleh menggunakan gigi walaupun dia tajam. Tulang walaupun dia tajam, jangan gunakan ini. Ini tak boleh. Kuku, rambut dan sebagainya. Semua benda ini sebenarnya boleh memotong kan. Cumanya dia tidak boleh digunakan. Dia mesti guna peralatan dia lah pisau yang tajam. Jadi adik-adik sekalian, perkara sunat semasa menyembelih. Apakah perkara yang sunat? Ini pilihan. Kalau kita buat apa pahala? Tidak buat pun tidak masalah. Tapi baguslah buat. Yaitu menghadapkan binatang ke arah kiblat. Kiblat di mana? Ini kiblat lah. Kiblat itu kita menghadap ke barat, ke Baitullah. Kemudian yang kedua, melakukan sembelihan di siang hari. Boleh ke malam? Boleh aja, masalah. Tapi kalau bolehlah
buatlah pada waktu siang. Takut nanti kalau malam mana nampakkan pisau jari pula terpotong. Yang ketiga ialah menyembelih bahagian pangkal leher sahaja. Macam mana kalau di ekor? Matikah itu kalau di ekor? Di kaki? Matikah di tangan? Itu kan. Jadi kalau boleh di leher lah. Yang keempat, menggunakan alat sembelihan yang tajam. Asah pisau tu, parang tu dia asah. Kalau lembu, parang lah kan. Yang kelima, membaca Bismillahirrahmanirrahim, takbir dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Niat lillahi ta'ala. Saya menyembelihkan Allah SWT, karena Allah SWT. Dan perkara itu tadi yang sunat. Kita berpilih pula apa kita yang makruh. Makruh ini kalau kita buat makruh ini yang dilarang lah. Kalau kita buat, tak payah buat. Pertamanya tidak membaca bismillah. Masih boleh juga tidak baca bismillah, tapi kalau boleh bacalah bismillah. Dapat pahala. Yang kedua, mematahkan leher binatang. Jangan patahkan leher binatang. Yang ketiga, menggunakan alat yang tumpul. Ada juga yang tumpul lah dia guna. Yang keempat, melakukan sembelihan di hadapan binatang lain. Jangan kasih tengok tiba-tiba binatang di depan. Janganlah. Yang keenam, menampakkan alat sembelihan kepada binatang. Jangan kasih tengok alat sembelihan itu kepada binatang. Kasih tapuk-tapuk. Kasih sembunyilah. Tapuk-tapuk boleh, itu bahasa Sabah. Tapukan. Yang keenam, tidak menghadapkan binatang yang disembelih ke arah kiblat. Itu makruh. Kita membelakangi kiblat pula. Allahu Akbar. Hikmah sembelihan. Hikmah dia satu, mematikan binatang dengan cepat. Cepat-cepatlah. Bukan cepat-cepat. Yang penting kasih mematikan dengan cepatlah. Yang kedua, membezakan antara daging halal dan haram. Itu hikmah sembelihan, membezakan antara daging halal dan juga yang haram. Walaupun binatang dia tu yang halal, tapi kita bezakan dia. Oh, ini kena sembelih ni. Sembelih kena baca bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, memastikan binatang yang kita makan itu bersih dan bermutu. Tuan-tuan, kalau dalam kajian sains, bila sebenarnya dalam sembelihan ini Allah yang suruh kan. Nabi yang suruh buang kotoran kuman-kuman itu daripada leher. Jadi leher itu semua darah akan ke sana. Allahu Akbar. Dia akan matilah dan halal dimakan. Kuman-kuman itu pun akan keluar daripada badan haiwan yang disembelih. Yang keempat, sebagai tanda penghormatan makhluk manusia kepada makhluk. Kita mesti hormat makhluk, tuan-tuan dan puan. Yang kelima, mengeluarkan darah binatang sembelihan dengan cepat. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan, siapakah sebenarnya negara ahli kita bila negara yang rakyat dan pemerintahnya terdiri pada penganut beragama Yahudi dan Nasrani. Dan sekarang ini cuma berada di Palestin di sana lah. Jangan sembelih pun orang Islam boleh makan. Tidak masalah. Okey. Jadi saya rasa itu saja untuk perkongsian kita dengan sembelihan. Ingat, yakin kepada Allah SWT, yakin adatnya Allah SWT Tuhan kita. Yang kedua, amalkan nilai-nilai murni, adab. Yang ketiga, sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan. Yang keempat, sentiasa beribadah, iaitu membuat baik untuk diri sendiri dan kepada orang lain. Kita solat untuk diri kita sendiri dan kita mendoakan orang lain. InsyaAllah kita terbaik. Jadi saya lihat itu saja untuk kita punya perkongsian. Stay tune. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.